Buletin Didik 27 Jun bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan fasa pertama kawalan pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN diteruskan mungkin sehingga pertengahan Julai ini. Ia dilanjutkan ekoran jumlah kes positif COVID-19 masih di atas paras 4,000 kes sehari. Kita tak sebut PKP ke tak PKP, kita sebut kita berada di fasa. Sekarang ni ialah fasa pertama. Dan fasa pertama ni lah sampai Julai, mungkin pertengahan dan sebagainya itu. Jadi bukan kita kira itu 28, ada silap. Ada orang kata 28 Jun, tak sampai turun ke 4,000 kes. Jadi sebab itu jangan bimbang. Langkah-langkah untuk kawalan pada masalah penyakit ni dan juga wabak ni masih berterusan. Kita umpama Selangor ni kita beri perhatian khusus kerana Selangor dilihat terkesan besar. Kes-kesnya lebih daripada 1,000, semalam 2,000 dan sebagainya. Menurut beliau, bagi mengekang pandemik, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pertahanan akan bertindak mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan tertentu di Selangor agar kes dapat diturunkan. Ini kerana kebanyakan kes berlaku di negeri itu melibatkan tempat kerja, penempatan dan komuniti. Beliau ditemui media selepas meninjau Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Konvensyen Sanwi Pyramid pagi tadi. Hadir sama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Harun. Sementara itu, satu bentuk bantuan tambahan yang lebih komprehensif merangkumi semua kumpulan masyarakat akan diumumkan dalam masa terdekat. Seterusnya nanti nak sampai kita keluar akhir tahun ialah bentuk-bentuk bantuan. Yang ini semua yang ada depan saya ni, belakang saya, keliling saya, di mana-mana saja duk menunggu. Ya, apakah kerajaan akan menolong kumpulan-kumpulan yang terkesan. Saya nak sebut ke sini, kumpulan B40 itu dah tentu, M40 pun dah tentu. Dan ada beberapa kes termasuk dalam isu moratorium, mungkin T20 pun kita akan ambil kira tentang keperluan mereka. Ini agak lebih komprehensif kalau dibandingkan sebelum daripada ini. Detailnya saya akan maklumkan besok ataupun lusa supaya semua akan tahu di mana kita berada. Bantuan itu akan diberikan kepada lebih 12 juta isi rumah yang terkesan dan perlu dibantu ketika pandemik ini. Selain kumpulan isi rumah, turut akan diumumkan adalah bantuan ke atas perusahaan kecil dan sederhana PKS. Usaha mengekang penularan COVID-19 sememangnya satu cabaran bagi petugas kesihatan. Mereka bukan sahaja terbabit aktiviti saringan, merawat pesakit serta mengendali pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC, malah turut digerakkan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di Sabah, petugas pejabat kesihatan Sandakan tidak terlepas menggalas amanah semua tugas. Dr. Syafiq Ahmad Jais, 28 tahun, yang berasal dari Kuala Lumpur, membabitkan tugasan termasuk berkunjung dari pulau ke pulau yang kini menjadi satu rutin. Dia yang diberi tugasan untuk mentadbir klinik bergerak kesihatan Sandakan sejak awal tahun ini memikul tanggungjawab dengan penuh dedikasi demi berbakti kepada masyarakat. Sejak 5 tahun bertugas di Sabah, Dr. Syafiq sudah memahami kehidupan masyarakat setempat yang berbeza bahasa dan adat resam. Doktor sendiri bantu perubatan MA, PPK seorang dengan JM dengan juga staff nurse dan juga boardman. Ada 6 orang sejak. Jadi kami jaga 19 area ataupun pulau kan. For sure lah dari segi kami kena bermalam, agak penat sikit di situ. Lepas itu cabaran lagi dari segi boat lagi kami nak kena maintain conditionnya bagus. Orang pulau lagi. Jadi penat tu sudah pastilah. Bagi pasukan jururawat klinik desa turut berdepan cabaran tersendiri berkhidmat di kawasan kepulauan ini. Mereka bergantung sepenuhnya pengangkutan bot termasuk untuk sebarang kecemasan dan khidmat untuk ibu yang baru bersalin. Cabaran pertama ialah satu kita punya dari segi cuaca. Kita tidak boleh meneruskan lawatan itu pada tarikh yang ditetapkan sebab perubahan cuaca. Kan kalau ada angin kuat atau hujan lebat memang kita teruskan, dan kedua lagi keadaan laut tu kalau dia cetek ataupun ombak yang bergelombang kuat pun kita tidak boleh teruskan juga. Cabarannya tu dari kalau pada saya lah, sebab saya tinggal di bandar kan, jadi kalau
kalau pergi kerja di sini saya kena naik bot lah. Jadi itulah cabarannya. Keberadaan petugas kesihatan di kawasan kepulauan memberi impak besar kepada masyarakat setempat dan wajar dibantu semua pihak termasuk pematuhan SOP dan sedia menerima vaksinasi. Tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud di samping selalu bersedekah Al-Fatihah buat ibu bapa dan guru menjadi rahsia kecemerlangan pelajar Ma'had Johor Nur Aini Nur Azmi 19 tahun. Nur Aini memperoleh Mumtaz Sufi selepas mendapat 10 Mumtaz bagi 10 subjek sijil tinggi agama Malaysia STAM 2020 yang didudukinya. Meskipun berdepan masalah capaian internet yang terhad ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, Nur Aini memanfaatkan sepenuhnya 3 bulan terakhir sebelum menduduki peperiksaan untuk mengulang kaji bersama rakan setelah dibenarkan pulang ke asrama. Pertama sekali, jangan tinggal tahajud. Kalau boleh setiap hari tahajud lah. Paling tak pun kalau bangun lambat, berzikir, berdoa. Lepas tu setiap hari sedekahkan Al-Fatihah untuk guru-guru dan juga ibu bapa, jangan lupa. Lepas tu solat duha. Kita minta pada Allah, insya-Allah Allah akan beri. Kita minta supaya Allah memudahkan, Allah akan memudahkan semuanya. Nur Aini merupakan antara 4 pelajar di Johor yang memperoleh Mumtaz Sufi yang juga kejayaan tertinggi bagi STAM. Anak kedua daripada 3 beradik itu merancang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Kejayaan cemerlang itu merupakan hadiah kepada bapanya, Nur Azmi Mat Sanusi yang bekerja sebagai pemandu lori dan ibu Nur Azizah Sadi, seorang suri rumah. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Tostin Jarvanti bersama Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Datuk Mat Rofiki Samsudin meluangkan masa menyampaikan sijil penghargaan dan sumbangan kepada Nur Aini Nur Azmi. Dalam perkembangan lain, Tosrin Jarvanti mengumumkan seramai 196 calon sijil tinggi agama Malaysia STAM dan sijil peperiksaan Malaysia SPM Ma'had Johor bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 selewat-lewatnya Ogos ini. Senarai nama calon itu telah diserahkan kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor. TV KPM. Bertemu kembali. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan rancangan Sembang Orang Muda Seronoknya Membaca secara dalam talian bagi usaha menyemarakkan lagi minat membaca kalangan pelajar. Ia juga diadakan bersempena Dekad Membaca Kebangsaan serta ulang tahun DBP yang ke-65. Program didik hibur itu menampilkan pencerita Salih Hashim atau lebih dikenali dengan nama penanya Salih Dermawan. Menyampaikan cerita dari buku Penyiasat Muda, dia tampil berpakaian seperti seorang penyiasat bagi mendalami watak di dalam buku cerita tersebut. Cerita yang akan Pakcik SD sampaikan pada kali ini berjudul Penyiasat Muda berdasarkan novel yang ditulis oleh Daeng Ma Penal. Cerita ini bermula dengan 2 orang kanak-kanak yang berusia lebih kurang 10 tahun bersekolah di Sekolah Kebangsaan Komuniti Seri Cahaya. Mereka mempunyai hobi yang sama iaitu menunggang basikal. Mereka juga mempunyai cita-cita yang sama iaitu menjadi ahli penyiasat. Dalam pada itu, turut diadakan sesi kuis kepada para penonton. 30 pemenang terpilih menerima e-sijil penyertaan. Bersukan bukan sahaja untuk kesihatan, malah ia juga medium terbaik untuk menghilangkan tekanan. Itu antara nasihat penting yang dikongsikan jaguh baling tukul besi lelaki negara, Jackie Wong Siu Chia. Tambah Jackie, jika ada adik-adik yang serius mahu melibatkan diri dalam bidang ini, ia juga boleh dijadikan sebagai kerjaya. Menurut Jackie Wong, bakat bukanlah perkara paling penting dalam bersukan, tetapi minat dan kesungguhan yang tinggi akan mendorong seseorang atlet untuk pergi lebih jauh ke hadapan. Paling penting, tumpuan dan fokus perlu diberikan sepenuhnya ketika dalam latihan untuk mendapatkan hasil yang optimum. Cuba melipatkan diri dalam berbagai sukan ataupun berbagai acara. Setelah anda telah membuat pilihan, cuba fokus dalam satu acara sebab ia akan mendorong anda
ke lebih jauh ataupun berprestasi yang lebih tinggi. Minat yang mendalam untuk menceburkan diri dalam bidang sukan adalah sejenis motivasi intrinsik yang mendorong anda sentiasa bergiat aktif dalam sukan. Kali pertama saya baling tugu besi, saya amat teruja apabila nampak tugu besi itu boleh terbang tinggi dan jauh. Dan ia telah menjadi satu faktor ataupun keinginan diri saya untuk menguasai teknik baling tugu besi ini dan baling dia ke jauh. Dan saya juga telah bermula untuk mengejar impian saya untuk mencatat rekod baru di MSSA Sarawak di MSSN. Bagaimanapun, Jackie turut berpesan aktif dalam sukan tidak bermaksud para pelajar mempunyai sebab untuk mengabaikan akademik. Sebaliknya, akademik dan sukan perlu bergerak seiring demi menjamin masa depan. Jackie memasang impian untuk terus menyumbang lebih banyak pingat dalam sukan baling tukul besi dan dalam pada masa yang sama menempah nama kepersadaan antarabangsa untuk negara tercinta. Masih bersama Buletin Didik. Kerajaan Thailand menunda tarikh pembukaan sekolah kepada 12 Julai berikutan situasi COVID-19 yang belum pulih. Langkah berkenaan turut melibatkan sekolah di 3 wilayah selatan negara Gajah Putih itu. Sesi pembelajaran awal tahun bagi sekolah di Thailand sepatutnya bermula pada 16 Mei dan ia agak berbeza daripada Malaysia. Jangkitan gelombang ketiga COVID-19 sejak April lebih buruk jika dibandingkan dengan gelombang pertama dan kedua. Justeru pembukaan sekolah ditunda sebanyak 4 kali. Kali pertama sepatutnya dibuka pada 1 Jun dan terbaru ditunda kepada Julai depan bergantung kepada situasi penularan COVID-19 di Thailand. Akibat penutupan sekolah, pembelajaran untuk pelajar dilakukan secara dalam talian. ในส่วนของมัธยมเนี่ยเราก็มีการออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์ก็จะออนไลน์ใน Google Meet หรือว่า Google Classroom นะคะก็คือคุณครูสอนผ่านคุณครูสอนออนไลน์แล้วก็ให้ใบงานต่างๆนะคะซึ่งในตอนนี้ก็คือเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนค่ะที่เราเริ่มon hand on demand แล้วก็ออนไลน์ค่ะ Namun beliau mengakui ada masalah dihadapi oleh pelajar, khususnya mereka yang kurang berkemampuan. Justru pihak sekolah turut mengedarkan buku latihan pelajar atau kerja sekolah kepada ibu bapa dan penjaga. Terdapat juga halangan lain dihadapi seperti sekolah Darul Barakah yang terletak dalam kawasan selamat tetapi ramai pelajar tinggal di zon merah. Sky Pool, kolam renang tergantung lutsinar pertama di dunia, dibuka di London, United Kingdom. Kolam renang itu dibina pada ketinggian 35.1 meter dengan memiliki struktur akrilik lutsinar sepanjang 14 meter. Kolam renang dengan dasar kaca ini dibina antara 2 blok apartmen mewah Embassy Gardens. Strukturnya yang dikatakan sekeping akrilik galas bebas tunggal terbesar di dunia dibina di sebuah kilang di Colorado. Ia diangkut lebih 1,600 km menggunakan truk ke Galveston, Texas untuk dimasukkan ke kapal sebelum dihantar ke Eropah dan perjalanan tersebut memakan masa 3 minggu. Kolam sedalam 10 kaki itu dilaporkan mempunyai berat sekitar 375 tan. Kren seberat 50 tan digunakan untuk mengangkat struktur bagi membolehkan ia dipasang di bangunan ini. Ia ternyata memberikan pengalaman luar biasa berenang sambil melihat pemandangan ibu kota pada tingkat 10. Kolam renang lutsinar ini menggunakan teknologi yang mampu berdepan sebarang perubahan angin. Kemudahan eksklusif terbabit hanya layak untuk penghuni dan tetamu bangunan berkenaan. Bangunan ini antaranya menempatkan apartmen dengan 2 bilik yang berharga $1.4 juta atau 5.73 juta ringgit. Ada banyak perkara yang kita boleh buat semasa berada di rumah. Pertama, buang sampah dan sapu sampah. Kalau kita dah nampak sekeliling kita ada sampah, hendaklah kita kutip dan buang ke dalam tong sampah ataupun kita sapu. Kedua, basuh pinggan, mangkuk, cawan dan sudu garpu. Selepas makan, kita hendaklah mencuci
piring yang kotor. Jangan tinggal di dalam sinki saja ya. Ketiga, kemas tilam dan lipat selimut. Kita hendaklah lipat selimut dengan bersih dan kemas. Keempat, sedai tuala di tempatnya. Kita sedai elok-elok tak kawan-kawan. Kelima, melipat baju, menyusun baju dan menggosok baju. Gosok elok-elok tak kawan-kawan. Jangan sampai terkena jari. Dan keenam, melayan haiwan peliharaan, kucing dan anak. Saya jaga kucing dan anak. Jadi, kita kena jaga elok-elok tak kawan-kawan. Jangan sampai mereka sakit. Begitulah perkara yang saya buat semasa cuti PKP. Selain belajar, saya juga tetap membuat kerja-kerja lain. Sukan. Denmark muncul pasukan pertama ke suku akhir selepas menang besar 4-0 ke atas Wales pada aksi 16 pasukan terakhir. Turut menepati ramalan meneruskan kemaraan pasukan pilihan Itali. Bagaimanapun Itali nyata dicemas di heret ke masa tambahan sebelum mengatasi Austria 2-1. Selepas mara ke fasa kalah mati selaku juara kumpulan dengan rekod tanpa bolos menentang Austria dianggap pertemuan buku dengan ruas buat Itali. Malah nasib menyebelahi Itali apabila jaringan Austria menerusi Marko Arnautovic pada minit ke-65 dibatalkan kerana offside. Tanpa jaringan pada masa permainan sebenar, debaran berlarutan ke masa tambahan. Dan minit ke-94, Itali di depan hasil jaringan Federico Chiesa. Itali semakin yakin apabila Matteo Pessina menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-105. Semangat melawan Austria tetap kental apabila Sasha Kalajdzic merapatkan kedudukan 9 minit kemudian. Namun sudah terlewat buat Austria dan terpaksa akur dengan kekalahan 1-2. Yang pasti Itali belum boleh menarik nafas lega. Pasukan yang bakal ditentang pada suku akhir nanti bukan calang-calang lawan, iaitu pemenang antara Belgium dan Portugal. Sementara itu, aksi Denmark menentang Wales berlangsung di Amsterdam Arena, Belanda. Wales yang tampil garang pada awal permainan dikejutkan jaringan pertama Denmark menerusi Kasper Dolberg pada minit ke-27. 3 minit selepas rehat, Dolberg terus memukau apabila menjaringkan gol kedua Denmark. Minit-minit akhir permainan nyata penuh drama. Denmark menambah satu lagi gol menerusi Joachim Mæhle menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-88. 2 minit berselang, Wales tambah tertekan apabila pemain tengahnya, Harry Wilson, dibuang padang. Menambah kekecewaan Wales, penelitian menerusi VAR mengesahkan jaringan Martin Braithwaite pada masa kecederaan untuk kemenangan 4-0 Denmark. Pada suku akhir, Denmark bakal bertemu pemenang perlawanan, Belanda dan Republik Czech. Awal pagi nanti, satu lagi pertarungan heavyweight yang amat dinantikan dalam fasa kalah mati. Juara bertahan Portugal berdepan dengan pasukan nombor 1 dunia Belgium. Menyoroti penampilan kedua-dua pasukan pada saingan kumpulan, Belgium nampak meyakinkan selaku juara kumpulan B. Manakala Portugal nyata bergelut sebelum mara selaku pasukan terbaik kedudukan di tangga ketiga kumpulan. Di bawah bimbingan jurulatih Roberto Martinez, Belgium nyata tampak seimbang di setiap posisi. Menang ketiga-tiga perlawanan dalam kumpulan B menjaringkan 7 gol. Pertahanan pula cuma dibolosi 1 gol. Selain ketangkasan Thibaut Courtois di gawang, benteng Belgium memang sukar ditembusi di bawah pengawasan Thomas Vermaelen. Keserasian Kevin De Bruyne bersama Thorgan Hazard mencatur bahagian tengah jelas memberi kelebihan buat penggempur Romelu Lukaku dan Eden Hazard mengucang-ngacirkan benteng lawan. Apapun berdasarkan 5 pertemuan terakhir, Portugal belum pernah tumpas kepada Belgium, iaitu rekod 3 kemenangan dan 2 seri sejak tewas 0-3 pada kelayakan Piala Dunia September 1989. Jurulatih Portugal, Fernando Santos juga dikenali memiliki percaturan yang mampu memerangkap lawan. Adunan pemain berpengalaman Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes dan João Moutinho dijangka sekali lagi menjadi pertaruhan Portugal.
Justru sememangnya pertemuan Portugal dan Belgium di Estadio La Lattuja esok ditunggu-tunggu dan pasti ditonton penuh minat skuad Itali yang akan berdepan salah satu pasukan pada aksi suku akhir nanti. Terjunan wingsuit dari pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa, mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi. Bright, eh? Dude, it is so bright. Get off this puppy. Yo, kids. Yeah. That was sick.